Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 25 September 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Tindakan susulan kes MH17 dibuat selepas keputusan Mahkamah Belanda. Akses digitalisasi PNKS perlu diperhebat. Baik, sebarang tindakan susulan berhubung kes penembakan jatuh pesawat MH17 hanya akan dibuat selepas Mahkamah Belanda mengeluarkan keputusan mengenainya pada November ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya Mark Rutte, beliau menyuarakan pendirian negara yang mahu adil kepada semua pihak terlibat. Kes ini telah pun berada di peringkat Mahkamah dan keputusan daripada Mahkamah akan dikeluarkan pada bulan November ini dan kita akan sama-samalah menunggu keputusan tersebut dan apa-apa tindakan yang seterusnya akan kita buat selepas Mahkamah membuat keputusan. Kerana MH17 ini melibatkan Belanda dan kita faham melibatkan ramai rakyat Belanda dan ia juga melibatkan Malaysia. Kedua-dua pemimpin bertemu di Ibu Pejabat PBB sempena Perhimpunan Agung Badan Dunia itu di New York. Mahkamah Daerah The Hague akan memutuskan perbicaraan MH17 pada 17 November. 4 individu menghadapi 298 pertuduhan membunuh kerana peranan mereka menjatuhkan penerbangan yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014. Selain MH17, kedua-dua Perdana Menteri turut membincangkan isu keselamatan antarabangsa dan konflik di Ukraine. Malaysia telah mencadangkan pembukaan pejabat UN Habitat di Kuala Lumpur kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Cadangan itu disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri ketika pertemuan dengan Guterres di Ibu Pejabat Badan Dunia itu di New York. Sekiranya dipersetujui, pejabat tersebut akan menjadi hub UN Habitat di Asia Tenggara. Jelas Perdana Menteri memandangkan UN Habitat tertumpu kepada proses pembandaran, sebuah pejabat perlu ditubuhkan di rantau ASEAN yang sedang pesat membangun. Kita tawarkan diri kita. Jadi orang lain tak tawar. Saya percaya kita lah yang mendahului negara lain. Tetapi bukan satu perkara yang mudah kerana ianya memerlukan persetujuan daripada negara-negara ASEAN yang lain. Negara ASEAN lain mungkin akan memberikan pandangan yang berbeza dan sebagainya. Jadi kita cuma ini merupakan satu pandangan daripada kita saja. Dan jika ada persetujuan, perkara ini juga perlu dibawa ke negara ASEAN, sedangkan negara ASEAN untuk kelulusan. Dan biasanya kita akan tengok berapa kos dan sebagainya. Sebab dari segi UN Habitat ni pun mendapat bantuan kewangan daripada negara-negara anggota. Lokasi pejabat UN Habitat di Malaysia wajar dipertimbangkan ketika ia diketuai oleh Pengarah Eksekutif Datuk Seri Maimunah Mohamad Sharif yang mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama mengetuai pertubuhan tersebut.
Pada majlis makan malam bersama keluarga Malaysia di New York, Perdana Menteri menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara bagi suku kedua tahun ini adalah tertinggi di ASEAN. Ia dijangka mampu mencapai sasaran antara 5.3% dan 6.3% dengan mengambil kira pencapaian separuh pertama 2022 sebanyak 6.9%. Ekonomi negara terus mengukuh dengan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua tahun 2022 mencatat pertumbuhan sebanyak 8.9%. Ia lebih tinggi berbanding 5% yang dicatat pada suku pertama tahun ini. Jelas Perdana Menteri pelbagai langkah yang diambil kerajaan dalam melaksanakan pakej rangsangan dan pembukaan semula sektor ekonomi secara beransur telah mengurangkan impak besar daripada krisis pandemik COVID-19. Pada masa sama menyokong pemulihan semula pertumbuhan ekonomi. Majlis makan malam ini dihadiri lebih 300 rakyat Malaysia di New York. Beliau menyifatkan rakyat Malaysia di luar negara termasuk di Amerika Syarikat sebagai duta kecil negara yang mempunyai peranan penting untuk terus melakar imej positif Malaysia di seberang laut. Baik, dari New York, Perdana Menteri seterusnya mengadakan lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu UAE dari 26 hingga 29 September. Sempena lawatan itu, beliau dijadual bertemu Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Presiden di Abu Dhabi. Pertemuan berkenaan adalah yang pertama antara kedua-dua pemimpin sejak Sheikh Mohammed dilantik sebagai Presiden UAE pada 14 Mei lalu. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan agenda perbincangan utama termasuk meneroka bidang kerjasama berpotensi bagi mengukuhkan lagi kerjasama yang telah lama terjalin dalam pelbagai bidang antara Malaysia dan UAE. Antara bidang tumpuan baharu ialah ekonomi digital, keselamatan makanan, pendigitalan pendidikan, tenaga boleh baharu serta penyertaan Malaysia dalam program legasi 5 tahun. Datuk Seri Ismail Sabri juga akan melawat Abu Dhabi National Oil Company ADNOC dengan fokus utama ialah prospek kerjasama antara ADNOC dan Petronas dalam bidang minyak dan gas serta tenaga boleh baharu. Pada 2021, UAE merupakan rakan dagang terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat dengan jumlah dagangan meningkat 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit daripada 20.65 bilion ringgit pada tahun 2020. Kuasa-kuasa besar perlu bersikap jujur dan berhenti bersikap main tarik tali dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi rakyat Palestin. Profesor Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Datuk Profesor Dr. Ismail Sualman berkata, PBB perlu bertanggungjawab agar hak paling asas rakyat Palestin tidak terus dinafikan. PBB tidak sepatutnya bersifat double standard dalam membantu rakyat di mana saja. Termasuklah usaha menyelamatkan rakyat di Palestin yang ditindas oleh Zionis Israel yang berpanjangan sekian lama dan juga ini rasanya perlu mendapat perhatian dunia. Perperangan di antara Rusia dan juga Ukraine. Kenapa PBB begitu prihatin untuk melihat keadaan ini sebagai satu perkara yang paling penting, sedangkan perbalahan, pergaduhan, peperangan yang wujud di Palestin masih lagi tidak mendapat perhatian sewajarnya. Isu wilayah Palestin yang diduduki dibahaskan Perdana Menteri ketika menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB UNGA ke-77. Tindakan Malaysia dalam membantu menyelamatkan pelarian Rohingya pula merupakan tindakan bersifat konstruktif yang perlu disokong oleh negara anggota PBB. Setiap negara harus berkeri kemanusiaan untuk membantu mangsa krisis politik di Myanmar. Di rantau Asia Tenggara, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik. Apa yang disarankan oleh Perdana Menteri adalah merupakan satu usaha untuk melambangkan semangat kekitaan, kegiranan dan juga semangat peri kemanusiaan. Maka apa yang dianjurkan ini saya rasa menjadi satu lambang kepada seriusnya Malaysia ya dalam memastikan
bahawa siapa saja yang menjadi masalah atau mangsa kepada kekejaman sebuah negara perlu dibela, perlu diberikan perhatian. Namun yang paling penting, PBB hanya perlu memberikan beberapa tindakan tertentu. Malaysia sertai persidangan plenipotentiary Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa 2022 ITU PP22 yang berlangsung di Bucharest, Romania hingga 14 Oktober. Mengetuai delegasi adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang akan terlibat dalam beberapa mesyuarat dan sesi perbincangan dua hala berkaitan telekomunikasi, ekonomi digital, radio serta regulatori berkenaan peranan dan sumbangan Malaysia. Tan Sri Anwar juga menyampaikan ucapan semasa sesi khas menteri dan menyampaikan kenyataan polisi semasa sesi plenary pada Selasa. ITU PP22 kali ini amat istimewa dan signifikan bagi Malaysia kerana akan bertanding untuk memenangi kerusi ahli majlis ITU di bawah wilayah E, Asia dan Australasia bagi penggal 2023 hingga 2026. Justru selain akan menganjurkan majlis resepsi pada 29 September, Tan Sri Anwar dan delegasi akan menggunakan ruang yang ada untuk bertemu dengan rakan sejawatan dan delegasi dari negara-negara ahli ITU bagi meraih sokongan dan undian agar Malaysia memenangi kerusi ahli majlis ITU. Pelibatan Malaysia secara langsung dalam persidangan ITU PP22 dan sebagai ahli majlis ITU akan memberi impak yang besar terhadap kepakaran tempatan yang dapat dimanfaatkan melalui program-program pembangunan telekomunikasi dan ICT oleh ITU. Lebih 181 negara seluruh dunia menghadiri persidangan selama 3 minggu itu. Pada sesi meja bulat peringkat menteri, Tan Sri Anwar mengesyorkan akses digitalisasi dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS diperhebat. Malah ke arah transformasi digital Malaysia secara aktif, penggunaan e-dagang dan digitalisasi dalam sektor PMKS, adaptasi kepada kesalinghubungan dan transformasi digital mampu memperkasa ekonomi. Ia selaras deklarasi Bucharest yang membawa tema ke arah membina masa depan digital lebih baik untuk semua. It is Malaysia's view that universal connectivity and sustainable digital transformation go beyond rolling out enabling infrastructure and technologies. We are committed to work together towards realization of the 5 commitments and the 10 key principles outlined in the Bucharest Declaration on building a better digital future for insyaAllah. Menurutnya, Pelan Hala Tuju Strategik E-Dagang 2.0 bertujuan meningkatkan akses pendigitalan PMKS boleh diadaptasi. Tan Sri Anwar turut berkongsi usaha pendigitalan negara melalui rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital dan Jalinan Digital Negara Jendela yang meletakkan komunikasi sebagai utiliti ketiga selepas air dan elektrik. Platform e-dagang kini sudah menjadi keperluan kepada golongan usahawan. Justru lebih banyak pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, PADI, akan dibina yang ketika ini berjaya memberi manfaat kepada 25,136 usahawan mikro. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentik berkata, 1.25 juta pengguna PADI pula telah memanfaatkan lebih 911 PADI di seluruh negara. Kepada platform e-dagang ini adalah merupakan satu tuntutan buat masa ini, khususnya pada usahawan itu sendiri. Jadi peranan PADI ini amat penting, sebab itulah program PADI ini kita akan teruskan dan memang hasrat kementerian untuk kita membina lebih banyak lagi PADI, khususnya di dun-dun yang belum ada kemudahan PADI itu sendiri. Beliau ditemui ketika melawat PADI Taman Prestige 11 di balik pulau. Di Pulau Pinang terdapat 3 PADI yang telah beroperasi. Jumlah berkenaan dijangka ditambah pada tahun hadapan.
Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Pembentangan bajet 2023 awal bulan depan akan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan ia meliputi rancangan jangka pendek dan sederhana bagi keperluan transformasi ekonomi. Kita tumpukan perhatian bagaimana untuk memastikan inflasi terkawal, bagaimana nak pastikan peluang pekerjaan terus diwujudkan, bagaimana nak pastikan bahawa IKS perusahaan kecil dan sederhana dapat terus dibantu. Ini menjadi tumpuan utama kerajaan. InsyaAllah kita akan terus beri tumpuan. Yang penting kita nak pastikan ekonomi kita akan tumbuh seperti dijangka. Apa-apa yang kurang itu kita akan terus baiki. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan ekonomi negara kekal kukuh dan berdaya saing sebagai persediaan bagi menghadapi cabaran ekonomi global. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada 64 pelajar cemerlang di bawah kawasan Parlimen Jelly. Menjelang pembentangan bajet 2023, rakyat terus menaruh harapan tinggi terutamanya aspek tambah baik kualiti kehidupan. Ia termasuk menumpukan kesejahteraan dan kebajikan segenap lapisan masyarakat dengan mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi tahun hadapan. Semoga esok Malaysia kita punya kos sara hidup disejahterakan lagi lah, sebab sekarang ni apa-apa barang pun naik macam tu. So saya insyaAllah harapan saya lah kos sara hidup kita berangkat macam tu. Harapan saya adalah kerajaan memberikan, selepas saya habis belajar, kerajaan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada student-student. Saya harap untuk bajet yang untuk tahun akan datang ni lebih memudahkan dan memberi keselesaan kepada rakyat, terutamanya sebagai seorang rider makanan. Dia mungkin dia nampak macam satu sektor yang tak terikat dengan kerajaan, sebab industri penghantaran makanan, rider ni sendiri, hailing dah semakin berkembang kan. Untuk 2023 ini saya punya harapan daripada untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Malaysia, kena ada perubahan dalam masa pasar gaji. Sebab daripada basic saja taklah menambah taraf kehidupan daripada masyarakat pada saat ini kan. Daripada yang kita tahu, segala barangan pun semacam pun naik. Isu kesihatan waktu COVID-19, banyak fasiliti, banyak orang tak dapat tempat dan ini sangat sedih lah. Lepas tu saya berharap dari segi kesihatan ni fasiliti dapat diperbanyakkan dan dapat ditambah baikkan lah. Satu lagi, kalau dari segi kos kesihatan, saya harap dapat dikurangkan dan mampu untuk semua rakyat Malaysia lah. Sementara itu, bagi sektor pendidikan pula, aspek pemulihan dan transformasi pembelajaran perlu jadi fokus agihan peruntukan bajet 2023. Ia menyokong usaha pendigitalan bilik darjah serta pemerkasaan aspek pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET. Baik, pada saya kita mengharapkan bajet 2023 adalah satu bajet yang benar-benar memberi manfaat kepada pendidikan. Itu yang pertama, sebab kita melihat bahawa bajet ini ada dua peranan dalam pendidikan sebagai satu pandangan saya. Yang pertama adalah untuk memulihkan semula pendidikan yang terjejas akibat pandemik selama 2 tahun. Yang keduanya adalah untuk mentransformasikan
amalan-amalan lama, kaedah-kaedah lama, cara-cara lama kita menguruskan pendidikan kita. Masalah keciciran pelajar juga perlu diberi tumpuan selain menambah baik kesinambungan program pengajian TVET. Pada ketika COVID-19, ada pelajar-pelajar yang mungkin belajar daripada rumah dan juga tercicir. So, pelajar-pelajar ini adalah merupakan fokus pertama yang kita perlukan program intervensi supaya mereka maksudnya tidak ketinggalan. Maksudnya pelajar-pelajar yang sudah habis menamatkan sijil diploma dan sebagainya, tetapi mereka memang boleh meneruskan tetapi ke institusi pengajian yang agak terhad. Maksudnya institusi pengajian yang serta-serta institusi pengajian sahaja yang menerima mereka, tetapi perkara ini perlu dilihat dengan lebih luas dan juga maksudnya institusi pengajian yang lain juga perlu lebih terbuka mengambil pelajar-pelajar tersebut. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bertemu kembali. Lebih 3,000 pemborong dan peruncit seluruh negara diberi kebenaran menyimpan bekalan barangan keperluan asas melebihi 30%. Kebenaran khas itu diperuntukkan bagi mengelak bekalan terputus ketika musim banjir. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Azman Muhammad Yusof, kebenaran diberi kepada 2,711 peruncit dan 1,039 pemborong. Mereka boleh mula menyimpan stok berkenaan bermula bulan hadapan. Ketika ini kita ambil pendekatan 30% dulu. Sekiranya terdapat besok dalam keadaan yang agak luar biasa, contoh macam banjir tahun 2014 kan. Jadi ini sudah tentulah 30% itu mungkin tak cukup. Dia memerlukan lebih banyak lagi barang keperluan itu dibekalkan. Perkhidmatan truk mengisi minyak bergerak untuk musim banjir turut diperluas ke seluruh negara. Sebelum ini, perkhidmatan tersebut hanya dibenarkan di Kelantan dan Terengganu. Sambutan Hari Sungai Sedunia disambut pada Ahad terakhir bulan September setiap tahun. Dengan tema Waterways in Our Communities atau alur air di dalam masyarakat, ia mengambil kira tuntutan peranan masyarakat termasuk pemain industri dalam melestarikan sungai dan alam sekitar. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi, Jabatan Pengairan dan Saliran IR Azmi Ibrahim, negara adalah ibarat badan seseorang dan sungai adalah salur-salur darah yang mengalir memberikan kehidupan. Negara kita ni sebagai badan kita. Dan sungai-sungai yang mengalir di dalam negara kita ni, anak sungai, parit dan sebagainya adalah seperti salur darah yang mengalir dalam tubuh kita. Ada orang yang besar, artileri lah semua yang halus. Jadi kalau badan kita ni, saluran darah ni katakanlah menghadapi masalah kotor, tersumbat dan sebagainya, maka badan kita akan jadi sakit. Sungai merupakan sumber air tawar utama di Malaysia, menyumbang 97% daripada keperluan sumber air negara. Namun dengan pertambahan penduduk menjadi antara punca sungai terdedah dengan pelbagai ancaman pencemaran. Di Johor, Syarikat Bekalan Air Bersepadu Johor Ranghil SAJ Sendi Berhad dengan kerjasama Badan Kawasilia Air Johor Bakash, Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Jabatan Alam Sekitar telah menubuhkan Pasukan Keselamatan Air WSP. Kami ada Water Safety Plan Team yang memang ditubuhkan
untuk khas memantau kita punya sumber air yang diekstrak daripada loji. Biasanya kami bekerjasama dengan pihak bakas dan juga Jabatan Alam Sekitar. Dan kami juga sekarang ni dilengkapi dengan drone dan sebagainya lah untuk memastikan punca point source daripada pencemaran tu. Manakala bagi pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Lautan dan Informatik Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Muhammad Sofian Sulaiman memaklumkan bagi memastikan kelestarian sumber air negara terus terjamin, setiap perbincangan dilakukan pembuat dasar perlu melibatkan pemain industri. Persoalan yang perlu kita tanya adalah bagaimana sumber air di masa hadapan dengan perubahan iklim yang berlaku, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan permintaan dari segi industri dan sebagainya. Sungai tetap sama tetapi penduduk bertambah. Jelaslah setiap orang perlu memelihara sungai demi kebaikan bersama. Sungai yang tercemar akan memudaratkan kehidupan. Oleh itu, wajarlah sungai dipelihara untuk generasi akan datang bagi kesinambungan kehidupan di muka bumi ini. Nur Fatah Abdul Rahim, RTM. Saudara, kekurangan tenaga kerja asing boleh diselesaikan sekiranya majikan tidak hanya tertumpu kepada pekerja dari negara tertentu. Justru Kementerian Sumber Manusia menyarankan majikan untuk mempertimbang pengambilan pekerja asing dari semua negara yang dibenarkan. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, ketika ini ramai majikan hanya menumpukan pengambilan pekerja asing dari Indonesia dan Bangladesh. Bagi mengekang masalah jumlah tenaga kerja, mereka dicadang untuk turut mengambil pekerja dari semua 12 negara yang sudah dibuka peluang pengambilan. Apabila kita bergantung pada satu atau dua negara sahaja, terlalu banyak syarat. Bukan senang untuk saya sebagai menteri untuk menyempurnakan semua permintaan mereka. Sebab saya perlu jaga kepentingan warga tempatan. Maka kita perlu melihat luar daripada out of box untuk mengambil pekerja asing daripada negara-negara lain. Beliau ditemui pada program pelancaran jentera PRU15 Parlimen Tapah. Usaha memartabatkan industri kreatif akan terus digiatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan menghidupkan kembali warisan dan kebudayaan di negara ini. Usaha itu penting untuk menjadikan industri kreatif tanah air sebagai antara penyumbang utama kepada KDNK negara. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin, pihaknya juga akan berusaha untuk memberi peruntukan kepada setiap negeri bagi menjayakan inisiatif tersebut. Kita akan pergi ke tiap negeri sebab tujuan kita yang pertama, kita nak tingkatkan pendapatan KDNK kita dalam bidang industri kreatif. So kita berusaha, Kementerian KEKOM berusaha. Jadi kita nak pergi ke tiap-tiap negeri, macam mana kita nak buat untuk kita supaya industri kreatif tu, warisan yang ada di tersebut kita akan hidupkan kembali. Kemungkinan ke depan ni mana kita akan carilah bajet ataupun sedikit peruntukan untuk tiap-tiap negeri itu supaya mereka dapat hidupkan kembali industri kreatif. Beliau berkata demikian selepas pertandingan akhir Jaguar Boria anjuran RTM di Universiti Sains Malaysia. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ni kita bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Malaysia mahu bawa pulang trofi Piala Raja Thai. Dan Jack Miller di GP Jepun. Terima kasih Faris dan Heza. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan debaran final Piala Raja Thailand di Chiang Mai malam ini. Biarpun hanya kejohanan jemputan, namun kemenangan sudah pasti menjadi misi utama skuad Harimau Malaya. Skuad Kedang Kipanggun itu kini hanya selangkah untuk menamakan kemarau trofi berkenaan apabila turun berdepan Tajikistan dalam aksi final di Stadium Chiang Mai malam ini.
Pemain tengah kebangsaan Brannigan percaya dia dan rakan sepasukan mampu mengakhiri penantian selama 44 tahun dengan memenangi kembali trofi Piala Raja Thai. Pemain kecokan Malaysia Australia itu percaya semua pemain Harimau Malaya akan menampilkan persembahan 100% untuk membuktikan kemampuan sebenar mereka. Very exciting for the boys to be in the final. It goes to show that the performance that we put on the field against Thailand has been an amazing achievement for the boys. So we've done very well, but it's not the end. And we have come here to put in good performances first, and then the results will come from those good performances. Malaysia pernah memenangi Piala Raja Thai sebanyak 4 kali pada tahun 1972, 1976, 1977 dan kali terakhir pada tahun 1978 menewaskan Singapura dengan 3-2. Sementara itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kip Manggon mencabar anak buahnya supaya terus memberi kejutan apabila bertemu Tajikistan pada final Piala Raja Thailand di Stadium Chiang Mai malam ini. Pengendali dari Korea itu berkata setakat ini pemain negara berjaya mempamer peningkatan melebihi jangkaan beliau dalam setiap perlawanan. Sebelum ini, Malaysia yang berada di ranking ke-148 dunia berjaya mempamerkan kekuatan mental dan mengatasi tekanan di atas padang ketika menewaskan Thailand 5-3 menerusi penentuan penalti Khamis lalu. I'm excited. I want to see. I cannot wait for tomorrow. I want to see our players in action because every single game they show me that surprise. Always taking me that more than my expectation. So tomorrow, hopefully, our players will continue to show me that they are full confidence and they are ability. Kim Panggon turut yakin pemain negara mampu menggulanginya apabila menentang pasukan ranking ke-102 dunia Tajikistan yang memiliki sedikit persamaan dengan Turkmenistan yang mereka tewaskan 3-1 ketika pusingan kelakan Piala Asia 2023 Jun lepas. Certain maybe culture, physical could be similar, but we could see that tactical approach is really different. We are very aware and also we are very fully analysis of them. So, I think, I feel a bit stronger than Turkmenistan. Quality players and approach, tactical approach also good enough. So it will be a good stage. Kali terakhir kedua-dua negara bertemu ialah pada tahun 2019 di mana Malaysia menang 1-0 dalam aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tajikistan layak ke final selepas menewaskan Trinidad and Tobago 2-1. Kita balik pula ke saingan Liga Super. Aksi tunggal malam semalam menyaksikan Penang FC akhirnya berjaya menamakan Kemarau kemenangan dalam 8 perlawanan apabila menewaskan KL City FC 1-0 di Stadium Bandaraya. Kapten tuan rumah Lucas Espindola da Silva memberi keceriaan buat Penang apabila meledak gol tunggal perlawanan tersebut pada minit ke-76. Ini kemenangan kedua dicatat skuad kendalian Datuk Zainal Abidin Hassan dalam kempen musim ini. Menurut Datuk Zainal, kemenangan di laman sendiri itu mampu menyuntik semangat baharu buat pemain serta penyokong Harimau Kumbang. Tiap-tiap pemain memberi segala-galanya. Walaupun kita membuat taktikal yang terbaik, tetapi yang penting adalah hati mereka mencurahkan segala-galanya. Saya amat gembira dan bangga atas tiap-tiap pemain. Bagi pengendali KL City, Boyan Hodak pula, beliau langsung tidak berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan anak buahnya. To be honest, not only strikers. There is lots of players that today didn't turn up for a match. And I said before that Penang have good players. They didn't have injuries. Today they have full squad, and when they have this, they fight. So at the end, they deserve this win.
Selepas berakhirnya Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20, tumpuan rakyat Malaysia kini beralih ke perlumbaan jelajah berbasikal tertua Asia Letuh di Langkawi LTDL. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumah berkata edisi kali ini lebih berprestij selepas kejuaraan itu kekal berstatus Pro Series dalam kalender perlumbaan 2023 hingga 2025. Tambah beliau, bintang 6 pasukan profesional dunia termasuk Astana dari Kazakhstan, Movistar dari Sepanyol dan Cofidis dari Perancis membuktikan perlumbaan LTDL itu amat dinantikan pelumba ternama dunia. Dan ini adalah satu kebanggaan buat kita semua, menunjukkan yang Letuh di Langkawi ini adalah satu tamasya yang bertaraf antarabangsa yang turut diberi perhatian oleh pasukan-pasukan ternama daripada seluruh dunia. Ini satu perkara yang amat membanggakan dan tentunya seluruh rakyat begitu bangga daripada hari permulaan Letuh di Langkawi diperkenalkan dan sekarang telah capai satu tahap yang amat membanggakan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah kejuaraan PUBG Mobile KBS My Ladies di Petaling Jaya. Dalam LTDL kali ini, Malaysia diwakili 3 pasukan, iaitu Terengganu Polygon Cycling Team, Tim Sapura Cycling dan Pasukan Kebangsaan. Sukan Malaysia SUKMA ke-20 MSN telah pun melabuhkan tirainya semalam, dinobatkan sebagai atlet terbaik bagi tamasya itu sudah pasti menjadi satu penghormatan terbesar bagi mana-mana atlet sukan. Perasaan itu dikongsi Muhammad atlet kanu iaitu Muhammad Fakrullah, Muhammad Rumaizi dan perenang muda Tan Uzin selepas kedua-duanya merangkul anugerah tersebut dalam kategori lelaki dan wanita. Menurut Muhammad Fakrullah, dia langsung tidak menyangka dirinya akan dipilih sebagai atlet terbaik lelaki SUKMA kali ini. First time bagi saya dapat anugerah yang sangat ingin dimiliki oleh semua atlet semua. Saya tak expect lah yang saya akan memenangi anugerah ni dan saya juga tak expect kemenangan bagi diri saya untuk 9 pingat itu dan juga 2 rekod kebangsaan tersebut. Saya hanya fokus untuk membuat yang terbaik lah di setiap acara tersebut. Bagi Tan Ruzin pula, anugerah atlet terbaik wanita SUKMA yang dimenanginya adalah hasil kerjasama dan sokongan semua pihak. I want to thanks to my coach, my team, my teammates, my friends, my family, and Iskandar Investment Berhad IIB and Paragon Globe Berhad for always supporting me and put a lot of effort on me. Yeah. And I take this for them. Dalam pada itu, Kota Johor muncul sebagai juara keseluruhan SUKMA 2022 dan ia merupakan kali pertama bagi negeri berkenaan merangkul gelaran tersebut. Ketua Kontijen Datuk Muhammad Najib Samuri berkata semangat kekeluargaan yang tinggi merupakan antara faktor utama kepada kejayaan itu pada malam semalam. Dalam edisi SUKMA ini, Johor berjaya meraih 77 pingat emas, jauh melepasi sasaran awal 40 pingat emas. Antara kuncinya sebenarnya saya anggap atlet ni sebagai seperti adik-adik saya juga. Saya minta diorang pagi sebelum ke venue masing-masing hubungi ibu bapa masing-masing, minta restu untuk melakukan aktiviti masing-masing di venue masing-masing. Berikutan pencapaian membanggakan, Johor mula dilihat sebagai kuasa besar baharu sukan tanah air, apatah lagi dengan penguasaan kelab bola sepak JDTFC dalam saingan Liga Malaysia. Namun bagi Datuk Muhammad Najib, perkara itu perlu dinilai sendiri oleh pihak luar. Kita tak boleh menilai diri kita, mungkin di pihak luar yang akan menilai diri kita. Negeri Johor pun dah banyak kemudahan untuk aktiviti sukan dan saya percaya negeri Johor bakal menjadi kuasa besar sukan tanah air, insya-Allah. Pada acara penutup di UKM Bangi malam tadi, Johor menyapu bersih gelaran atlet terbaik. Muhammad Fakrullah Muhammad Rumaizi dari sukan kanu dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik selepas membolot 9 pingat emas dan 2 rekod kebangsaan. Manakala perenang muda Tan Ruzin diangkat sebagai atlet wanita terbaik dengan pencapaian 6 emas, 1 perak dan 1 gangsa.
100 meter, 200 meter. Selepas cemerlang pada Tamasya Sokmak ini, kamp berbasikal Johor mula mempersiapkan barisan pelumba pelapisnya bagi mengekalkan dominasi mereka pada edisi akan datang. Ketua Jurulatihnya Junaidi Muhammad Nasir berkata inisiatif berkenaan adalah permintaan dari Majlis Sukan Negeri Johor di bawah perancangan jangka masa panjang dikenali sebagai Grid 2030. Menurut Junaidi, perancangan ini adalah selari dengan hasrat mereka untuk melahirkan pelumba basikal yang profesional dan bertaraf dunia dari negeri berkenaan. Saya menginginkan satu perubahan dalam sukan basikal negeri Johor, negeri saya sendiri. So saya menginginkan diorang ke arah yang lebih profesional, dapat melahirkan atlet-atlet yang bertaraf dunia. So sebab Johor adalah kuasa besar sebelum Terengganu. So saya dan barisan jurulatih dan kesemua Majlis Sukan Negeri dan Persatuan telah membuktikanlah pelumba-pelumba negeri Johor bukannya pelumba-pelumba biasa. So dia bertaraf level tinggi dan kami selepas ini tak akan berhentilah untuk meneruskan kerja-kerja ni untuk sampai peringkat yang lebih tinggi. Pada Sokma edisi ke-20 ini, pasukan berbasikal Johor dinobatkan juara keseluruhan apabila meraih 11 pingat emas. Beralih ke sukan badminton, pemain profesional utama negara Lizzie Jia menjelaskan dia menghargai segala kritikan dan sokongan yang diberikan terhadap dirinya selepas tidak menyertai Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham pada baru-baru ini. Ini kerana menurut Lizzie Jia, dia pastinya akan menjadi tamasya sukan kedua terbesar di dunia itu jika tidak mengalami kecederaan. Sebelum ini, Lizzie Jia menerima kencaman selepas dikatakan lebih mengutamakan penyertaan di kejuaraan dunia di Tokyo berbanding mewakili negara di Sukan Commonwealth. Keputusan itu akhirnya mula menghantuinya selepas pemain nombor 4 dunia itu tersingkir seawal pusingan ketiga di kejohanan dunia. Namun, pemain berusia 24 tahun itu mengakui ia satu pengajaran yang berguna buat dirinya pada masa hadapan. To be honest, saya kurang ikut news sudah, saya langsung tak ikut walaupun kebanyakan kakak saya yang bagi tahu saya sekarang news pasal badminton semua sebab saya tak ikut. So untuk saya secara kritisism dengan bagus punya komen juga, saya rasa mereka pun agak risau tentang condition saya dan performance saya juga. So yang saya boleh cakap thank you lah. Apa yang mereka cakap baik ke tak baik, saya pun akan accept lah. Motivation lah bagi saya untuk in future jugalah. Saya rasa bagus. Lizzie Jia ditemui ketika menjalani sesi latihan semalam. Dalam pada itu, pemain Kelang Kedah itu turut memaklumkan perancangannya untuk ke Denmark seminggu awal bagi berlatih bersama juara dunia Victor Axelsen sebelum beraksi di terbuka Denmark pada 18 hingga 23 Oktober depan. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bersedia membantu Persekutuan Baseball Malaysia BFM menyenaraikan sukan baseball dalam pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan core kurikulum PAJSK. Ketua Subunit Kurikulum Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Melaka Muhammad Hanif Omri berkata, ini bagi memastikan murid-murid yang menyertai sukan berkenaan mendapat manfaat pemarkahan aktiviti jasmani bagi sukan dan core kurikulum murid. Tambah Muhammad Hanif lagi, proses menyenaraikan persatuan kelab atau sukan perlu melalui proses di peringkat kementerian dan perlu mendapat kelulusan daripada bahagian sukan, core kurikulum dan kesenian KPM. Sekiranya tidak ada masalah dari segi dokumentasi dengan sukan ni, dia di bawah Suruhanjaya Sukan. Jadi saya rasa tidak ada halangan kepada KPM untuk membantu menyenaraikan sukan permainan yang baru ni di dalam sistem PAJSK. Antara sukan terbaru yang dimasukkan dalam PAJSK adalah permainan freebie dan sukan dodgeball. Beliau ditemui selepas merasmikan klinik baseball dan pelancaran projek tunas baseball negara bawah 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Sri Lanang Jasin, Melaka. Sukan lawan negara kita mulakan dengan MotoGP. Pelumba Ducati Jack Miller merangkul kejuaraan pertama musim ini apabila mengungguli saingan Grand Prix Jepun di Motegi hari ini. Manakala pelumba Yamaha Fabio Quartararo pula terus mengekalkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia meskipun menduduki tempat ke-8.
Miller menamakan saingan dengan kelebihan 3.409 saat mengatasi pencabar terdekat dari KTM Brad Binder. Meskipun bermula di petak ke-7, pelumba Austria itu berjaya memintas pendahulu perlumbaan Jorge Martin dari pasukan Pramac Ducati di pusingan ketiga dan seterusnya mengekalkan dominasi sehingga ke akhir saingan. Martin pula terpaksa berpuas hati di tempat ketiga selepas dipintas Binder pada saat-saat akhir. Pelumba Honda Marc Marquez yang kembali beraksi dan bermula di petak hadapan gagal mengekalkan kelebihannya apabila menamatkan saingan di tempat keempat. Dalam pada itu, Quartararo pula terus mengekalkan kelebihannya selaku pendahulu kejuaraan dunia dengan 18 mata, tak kala saingan musim ini masih berbaki 4 perlumbaan. Dia diikuti rapat Francisco Bagnaia di tempat kedua, manakala pelumba Aprilia Alexis Espargaro di tempat ketiga. Beralih ke tenis pada level, pemain bintang Serbia Novak Djokovic mempamerkan aksi cemerlang ketika menewaskan Frances Tiafoe dalam acara perseorangan sebelum bergandingan dengan Matteo Berrettini untuk menewaskan Jack Sock dan juga Eric Gibino dalam acara bergu. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 25 September 2022. Saya Nazri Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Jumlah korban akibat insiden bot karam membabitkan pendatang dari Lubnan di pantai Tartus di Syria meningkat kepada 94 orang. Angka itu dijangka terus bertambah susulan operasi mencari dan menyelamat yang masih berjalan. Lagi perkembangan global dalam rangkuman dunia malam ini. Angka korban bertambah susulan penemuan 17 lagi mayat. Operasi mencari mangsa yang hilang diteruskan meskipun pada waktu malam. 14 mangsa yang terselamat sedang dirawat di hospital di Syria. 6 yang lain dibenarkan keluar manakala 2 mangsa masih menerima rawatan di hospital Al-Basil. 150 orang dilaporkan menaiki bot kecil yang karam pada jarak kira-kira 50 km di utara Tripoli di Lubnan. Kebanyakan penumpang merupakan warga Lubnan, Syria dan Palestin. Korea Utara didakwa melancarkan peluru berpandu balistik jarak dekat. Ketua Staf Bersama JCS Korea Selatan memaklumkan peluru berpandu itu dikesan di kawasan sekitar Tachon sekitar 7 pagi waktu tempatan. Butiran lanjut mengenai pelancaran bagaimanapun tidak didedahkan. Pelancaran peluru berpandu Korea Utara dilakukan 2 hari selepas kapal pengangkut pesawat berkuasa nuklear Amerika tiba di Busan untuk latihan dengan Tentera Laut Korea Selatan hingga akhir bulan ini. Lebih 700 yang terlibat tunjuk perasaan membantah kerahan tenaga ketenteraan di Rusia ditahan. Menurut kumpulan pemantau bebas, penahanan dibuat di 32 bandar dengan sebahagian besarnya di Moskow. Anggota polis dengan jumlah yang ramai turut dilapor ditugaskan mengawal perhimpunan. Kebanyakan penunjuk perasaan berjalan secara bersendirian atau dalam kumpulan kecil.
Bat Misi Bakara yang bakal menemui penonton di pawagam tahun hadapan akan menjadi antara filem paling mahal diterbitkan di Malaysia. Dengan bajet berjumlah 20 juta ringgit, filem terbitan Berjaya Pictures itu berkisar kisah benar di sebalik insiden Black Hawk Down. Ia memaparkan tindakan berani mati anggota 19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis daripada Batalion Malaysia 1 menyelamatkan 70 anggota US Rangers yang terperangkap di Pasar Bakara, Mogadishu, Somalia pada 1993. Pada saya, kalau nak mengolahkan unsur-unsur patriotik, tak ada lagi contoh yang lagi baik kalau bukan kisah benar. So to me, to tell kisah benar ataupun ada sesuatu cerita yang ada fakta sejarah tu, saya rasa itu memang penting. Dengan filem-filem macam ni, insyaAllah dapat membuka mata lah dekat audiens kita daripada bukan hanya filem tu, tapi sebenar-benarnya cerita sebenar filem tu. Tidak mengambil pendekatan biasa filem zombie yang kerap kali dipertontonkan sebelum ini, Rasuk 2 bakal menemui penonton di pawagam 29 September dengan plot cerita lebih unik dan menarik. Untuk beberapa babak, filem arahan pengarah tersohor James Lee itu mampu mencabar adrenalin dan ia turut memberi gambaran akan ada sequelnya. Dia pun boleh buat next movie kan. Dia boleh balik flashback sebelum case ini kan, dan we can see kenapa dia saka tu kat hutan tu tadi kan. So I think dia set up dalam script tu, dia pun set up memang dah standby kalau dia hit, dia nak actually buat prequel, sequel ataupun spin-off. So jalan cerita dia korang kena tengok memang lain daripada lain, yang tak sama macam cerita-cerita hantu yang klise yang lain. So korang kena tengoklah. Cerita Rasuk ni dia bukan cerita rasuk yang kena histeria. Jadi cerita ni dia, kalau kita tengok cerita hantu kat Malaysia ni, tak ada cerita yang macam ni, yang serius. Dianjurkan oleh Motek sebagai sebahagian daripada program Deccan Jayarawara, pementasan teater Abdullah Hukum yang mengisi slot Festival KL Story 2022 tidak mengecewakan. Ini naskah yang berbentuk semi sejarah lah, dan juga fakta tentang Abdullah Hukum kan. Sangat berbeza. Selama ni saya buat bangsawan dan juga cerita-cerita yang berbentuk fiction kan. Tapi ini tak boleh. Ini adalah bentuk realism, bentuk yang nyata. Memang agak sukar sebenarnya untuk dipentaskan. Takut ianya akan memberikan satu pandangan yang berbeza pada setiap, terutamanya kepada penduduk di Abdullah Hukum tu. Bukan mudah untuk mengumpulkan anggota terkini bersama bekas anggota. Namun demi merealisasikan konsert ReUNIC Live in Concert The Finale CUDIPT The Musical yang akan berlangsung di ZEP Kuala Lumpur pada 8 Oktober ini, ke-9 mereka dikumpulkan atas satu pentas. The idea itself juga tercetus apabila kita nak something yang apa lagi yang kita boleh nilai tambah. That's why kita masukkan CUDIPT The Musical tu. Belum lagi ada konsert bukan nasyid saja di Malaysia ini yang mana menggabungkan 2-in-1. Konsert, live in concert dan juga The Musical. Ini adalah yang pertama seumpamanya di Malaysia. Di samping mengangkat semula bakat penyanyi veteran, salah seorang penganjur showcase Legend Amal Live in Dine 2022, Datuk Afendi Muhammad Zin berkata, sebahagian keuntungan akan disalurkan kepada golongan artis yang memerlukan. Kami sebagai organizer bercadang apabila berlaku konsert nanti, sebahagian daripada keuntungan ataupun hasil daripada konsert ini akan kami salurkan kepada golongan-golongan artis yang mengalami masalah kesempitan kewangan. Contohnya banyak artis kita dengar ada mempunyai penyakit yang memerlukan kos rawatan yang sangat tinggi. Jadi kami fikir ini cara kami untuk membantu mereka, golongan-golongan artis ini. Showcase Amal yang menampilkan kumpulan Lestari, Aka dan vokalis Aero itu akan diadakan 29 Oktober depan di Klang Executive Club. Kami tak set up dengan lagu-lagu baru. Kami lebih fokus kepada lagu-lagu yang kami dah sedia ada, lebih daripada 20 lebih lagu slow. Tema Lestari ni biasa orang akan kenal lagu Sekelip Mata Kau Berubah, Air Mata Dari Persandingan, Gemar-Ligamu, Dari Air Mataku. Banyak sebenarnya. Itu yang kami nak highlightkan. Aka memang popular dengan lagu betul-betul dia. So lagu-lagu betul-betul ni ada. Tapi kita ada lagu-lagu slow yang baik. Kita akan sampaikan pada hari tersebut.
Susulan kemenangan lagu Thank You Allah nyanyian Datin Aliyah pada Anugerah Industri Muzik ke-23 baru-baru ini, ada yang mempertikaikan keputusan tersebut. Ini reaksi Datin Aliyah. Untuk pengetahuan semua, untuk lagu Thank You Allah tu sesuatu yang sangat menakjubkan pada saya. Pertama sekali, saya receive DM daripada luar negara setiap hari. Daripada Turki, daripada India, daripada Indonesia, Singapore, Brunei. Not only in Asian country, tapi daripada luar. So, because of the title is Thank You Allah, bahasa dunia. So, itu dah satu kemenangan pada, bukan saya asbab je sebenarnya. So, apa pun yang orang mempertikaikan tentang Thank You Allah, message yang saya nak sampaikan ni always bersyukur. Kemunculan pelbagai jenama baharu dalam industri fashion tempatan kini menunjukkan industri tersebut semakin mendapat permintaan yang tinggi. Namun dalam fasa peralihan endemik, ia turut melalui beberapa perubahan ketara dalam permintaan dan penawaran pelanggan. Banyak lambakan ready-to-wear muncul dan orang cuba kurangkan kos, dan secara tidak langsung kita tidak mempunyai banyak mereka fashion yang betul-betul berbakat dalam menghasilkan busana kerana restriction dari segi kos. Tapi bagi kami, kalau kita tetap fokus kepada ready-to-wear ini, secara tidak langsung kita akan hilang identiti sebagai seorang pereka fashion, di mana sebagai pereka kita adalah pereka dan bukannya tukang jahit atau tukang potong atau apa-apa. Jadi sebagai pereka kita perlu ada ilmu, dan ilmu yang dicurahkan perlulah berlandaskan fashion yang sebenar. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan, bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Saudara, berita perdana edisi 25 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.